Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana hadir pada malam ini. Alhamdulillah kita ada lebih kurang dalam, termasuk saya dengan Tuan Hasnul, ada lebih kurang 15 orang pada malam ini. Alhamdulillah. Dan terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak pada anda semua kerana sudi meluangkan masa lebih kurang dalam masa sejam 15 minit untuk saya terangkan tentang produk-produk di Quantum Metal dan juga bagaimana kita, sebut sedikitlah bagaimana kita nak menjana pendapatan, nak menggandakan pendapatan, nak menjana pendapatan sebagai pelabur, sebagai penyimpan, sebagai usahawan ataupun konsultan di Quantum Metal. Terlebih dahulu sedikit pengenalan tentang saya. Nama saya Azizi bin Muhammad, berasal dari Pulau Pinang. Dan sekarang sudah menetap di Kedah lebih kurang dalam 24 tahun, 22 tahun, sorry. 20 tahun saya sampai di Kedah ni tahun 2001, alhamdulillah sampai sekarang, dan sudah mendirikan rumah tangga dan mempunyai 3 orang anak, dan anak sulung nak ambil SPM, so minta apa yang dalam ni tolong doakanlah untuk kesejahteraan anak saya untuk menghadapi peperiksaan SPM. Dan sebelum saya mulakan majlis, saya nak ucapkan tahniah dan syukur kehadrat Ilahi pada Tuan Hasnul Hisham. Hari ini anniversary dia yang ke-20 tahun okay, anniversary yang ke-20 tahun abang Ya, betul. Ya. 21. Ya. 20 tahun. Nah, Alhamdulillah. Ya, 20 tahun. 20 tahun. Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Sebelum tadi anda tengok tadi video sedikit saya pasang video tadi tentang kita punya pengasas Datuk Lim Kong Soon, yang mana bagaimana beliau bermula nak bermula di Quantum Metal ni bukannya satu, nak mulakan Quantum Metal ni bukannya satu yang mudah dah lama dah beliau buat kerja awal ni, sehinggalah pada tahun 2012 barulah tertubuhnya Quantum Metal. Okey, 2012 barulah tertubuhnya Quantum Metal. Alhamdulillah sudah 10 tahun sudah lebih 10 tahun Quantum Metal di market, di pasaran, dan Quantum Metal sekarang alhamdulillah sudah pun pergi ke 11 buah negara dan targetnya nak masuk ke hingga 60 buah negara. So tak apalah, itu nanti itu cerita tentang Quantum Metal, insya-Allah nanti kita akan faham sendirilah. Okey, so saya nak mulakan dengan kita punya program pada malam ini. Okey, nampak skrin saya? Okey, kalau nampak boleh setting nampak, boleh bagi tahu nampak. Nampak okey. Alright. Kadang-kadang benda teknologi ni kita kena test juga takut. Okey, so selamat datang ke program solusi kewangan anda menggunakan melalui simpanan emas Quantum Metal. Okey, so okey, baik. Okey, so kita tengok sikit sebuah sedikit tentang latar belakang Quantum Metal. Quantum Metal telah didaftarkan pada 30 Julai 2012 dengan modal berbayar sebanyak 10 juta ringgit, dan ibu pejabat terletak di Georgetown, Pulau Pinang. Yang mana ada di Penang boleh pergi, yang mana ada di kawasan sekitar yang nak pergi tengok ke office Pulau Pinang, di Pulau Pinang, bolehlah uruskan rombongan. Sebelum datang bagi tahu dulu, saya akan bagi tahu pihak syarikat untuk kita pergi sama-sama melawat di ibu pejabat Quantum Metal. Quantum Metal adalah salah satu pengedar jongkok emas terbesar di Malaysia. Salah satu, mana kata bukannya dia satu-satunya, tapi salah satu pengedar jongkok emas terbesar di Malaysia. Dan perniagaan utama Quantum Metal adalah menjadikan 99.99% produk emas berbesaran Malaysia. Okay. So di Quantum Metal ni kita tak jual emas, kita tak jual emas perhiasan. Okay. Di Quantum Metal adalah kita jual emas jongkong ataupun emas gold bar, emas pelaburan.
Tetapi uniknya quantum meter, walaupun dia tak jual jual emas perhiasan, tetapi dia terima, katalah ahli quantum meter nak jual emas perhiasan di quantum meter terima, kita terima untuk emas perhiasan. So pulangan pelaburan syarikat adalah melalui model perkongsian hasil dengan bank tempatan. So semula pada back to 2012 hari itu, kita mula dengan masuk ke bank-bank dulu, dan bank pertama yang kita masuk adalah bank muamalat. Okey, bank muamalat, dan selepas itu kita masuk ke Alliance Bank, okey, kemudian dan seterusnya Ar-Rajhi Bank dan sebagainya. So emas disimpan di Brinks dekat Singapura, dan 100% diinsurансkan oleh Lloyd's of London. Dan quantum metal mengurangkan risiko ke atas bank tempatan kerana bank tempatan mempunyai transaksi langsung dan transaksi sah melalui kemudahan quantum metal. Okey, yang ni sebagai knowledge saja, sebagai knowledge, yang mana apabila bank tempatan ni dia melanggan dengan quantum metal, okey, yang membekalkan emas adalah quantum metal. Jadi bank dah mengurangkan risikonya sebab quantum metal yang berurusan dengan first mean gold, dan bank hanyalah menjadi pelanggan quantum metal. Okey, pelanggan quantum metal adalah bank, institusi kewangan, agensi kerajaan, peniaga, dan juga quantum metal adalah pengedar sah jongkok emas first mean gold dekat Australia yang dipunyai oleh kerajaan Australia Barat. Okey, ini adalah kita punya business partner. Okey, kita punya business partner, kita ada First Australia, Bank Muamalat, Brinks, Affin Bank, Ar-Rahnu Tekun, My Angkasa, Eco Gold dan QM Gold. Ini adalah kita punya quantum metal punya business partners. Okey, dan seterusnya ini adalah syariah advisor, syariah advisor untuk kita punya produk. Okey, yang pertama kita ada Isra Advisor yang dimiliki oleh Bank Negara Malaysia, yang mana Isra ni adalah penasihat syariah untuk produk GSA. Untuk produk GSA. Dan kemudian yang keduanya kita adalah Tawafuk Advisor ataupun Tawafuk Consultancy, yang mana Tawafuk Consultancy ni dia menganugerahkan sijil patuh syariah pada quantum metal untuk produk GCA dan juga GAE. Jadi sebarang pertanyaan untuk tentang syariah advisor ni boleh juga terus direct kepada syariah advisor ni, dan juga boleh direct kepada quantum metal. Dan kita syariah kita mematuhi standard AUFI AUFI dan okey. So quantum metal ini adalah pengedar eksklusif Persemin Australia. Okay, Persemin Australia ni 100% dimiliki oleh kerajaan Australia Barat yang pengeluar jongkong emas tulen dan berkualiti. So tak perlu risau tentang kualiti di emas yang ditawarkan oleh quantum metal, yang mana emas kita ini adalah daripada The Persemin Australia. Dan The Persemin ni pula dimiliki 100% oleh kerajaan Australia Barat. Dia bukannya dimiliki oleh syarikat swasta ke apa dan sebagainya. So tak perlu kita rasa macam yakinlah, sebab syarikat ni memang kukuh, syarikat yang kukuh. Dan syarikat Persemin Australia ni pula memberi kepercayaan kepada quantum metal untuk menguruskan untuk menjadi pengedar eksklusif di bahagian Asia Tenggara dan juga Asia. Okay. So kenapa pilih emas? Kenapa pilih emas? Okey, dia ada logam yang kerana emas adalah logam yang berharga, sumber alam yang amat terhad. Okey, Robert Kiyosaki kata emas adalah mata wang Tuhan ataupun God currency. So betul dan mata wang fiat adalah human currency. So itu perbezaan antara emas dan juga wang fiat. So emas ni memang kita tahu satu yang berharga, orang sanggup buat apa saja. Apa saja dia orang sanggup buat nak inginkan emas. Sebab apa? Emas ni adalah logam yang berharga. Kemudian emas ni boleh ditunaikan dan mewakili kekayaan. Okay, so dia mewakili kekayaan manusia, emas ni. Kalau kita tengok zaman lampau memang semua orang, siapa yang ada emas tu dia kaya. Sama jugalah macam zaman sekarang ni, siapa yang ada emas tu dia kaya.
Cumanya emas ni ya, saya pernah terdengar masa saya sekolah dulu dekat Baling kalau tak salah saya. Ada seorang makcik ni dia pakai emas sampai pakai gelang emas pakai gelang emas. Ada orang nak merompak dia sampai tetak tangan dia untuk nak dapatkan gelang emas sampai macam tu sekali. Kemudian dia mempunyai nilai simpanan yang tinggi dan tidak berkarat. Emas ni dia tak berkarat. Simpan dah dalam tanah beratus tahun pun dia tak akan berkarat. Sebab tu dia nilai simpanan dia tinggi. Kepelbagaian portfolio dengan korelasi negatif kepada saham dan instrumen kewangan yang lain. So emas ni dia special sikit. Okay, emas ni dia special sikit. Kalau saham naik, harga dia turun. Kalau harga saham turun, harga emas naik. Macam tu juga dengan US dollar. Kalau US dollar melemah, okay, harga emas naik. Okay, begitulah sebaliknya. Kemudian emas juga adalah lindung nilai terhadap inflasi dan nilai mata wang. Yang ni yang paling kita suka. Okay, ini yang paling saya suka yang ni. Sebab apa? Sebab 1400 tahun yang lalu Nabi SAW telah memerintahkan salah seorang sahabat dia pergi beli seekor kambing dengan harga 1 dinar emas. Dengan harga 1 dinar emas. Dan percaya atau tidak, hari ini 1 dinar emas boleh beli seekor kambing. Nilai seekor kambing adalah 1 dinar emas. Okay, so harga kambing tu tak ikut harga nilai dinar tu tak berubah. Tak berubah. Kalau kita tengok 1 dinar sekarang ni berapa ribu. So itulah harga seekor kambing. Kemudian kelebihan emas ni adalah bebas cukai. Okay, bebas cukai. So kita simpan emas tak dikenakan cukai. Simpanlah banyak mana pun. InsyaAllah tak kena cukai. Okey, kenapa kita perlu tukar kepada emas digital? Kita dah ada emas. Kita ada emas, okay, emas gold bar ke, kita ada emas apa-apa ke. Okay. So, emas, kenapa kita perlu tukar kepada emas digital? Sebab emas digital ni, yang satu yang paling menarik adalah kita boleh pecahan pemilikan. Kita boleh beli emas dengan harga yang kita mampu. Sebagai contoh, di Quantum Metal, kita boleh beli emas dengan harga RM10. Boleh beli emas dengan harga RM10 dan kita berkongsi bersama-sama. Maksud contoh berkongsi macam ni. Okey. Katakanlah Quantum Metal beli emas sebanyak 1 tan daripada Persmin Gold dan diletakkan di Brinks dekat Singapura. Kita punya peti simpanan kita dekat Brinks dekat Singapura. So pecahan pemilikan ni, contoh hari ni saya beli 1 kg emas. Bila saya beli 1 kilo emas, nama saya akan tertera dekat Brinks tu, dekat sistem dalam Brinks yang menyatakan dalam sistem saya, Azizi bin Muhammad, memiliki 1 kilogram emas. Dan emas di Brinks dekat Singapura tu, daripada 1000 kilogram, dah jadi 999 kilogram. Mana kata 1 kilogram saya punya. Kemudian Tuan Hasnul pula beli pula 1 kilogram. Bila Tuan Hasnul beli pula 1 kilogram, Tuan Hasnul dalam sistem akan ada nama Tuan Hasnul dan di Brinks akan jadi 998 kilogram. Sebab itulah kita boleh beli emas dengan harga serendah RM10 sampailah berkilo-kilo ikut kemampuan kita. So ini yang bagusnya emas digital. Emas digital ni bukan maksud emas tu digital. Emas digital ni membawa maksud segala transaksi semua menggunakan sistem digital. Kalau nak faham, emas digital sama dengan wang kita ataupun duit kita dekat bank. Wang digital. Kita sekarang ni dapat gaji, semua orang dapat gaji yang bekerja dalam ni ataupun yang buat bisnes dalam ni, semua orang dapat gaji ataupun orang transfer duit melalui akaun bank, betul. So bila transfer akaun bank, duit tu melalui transaksi kewangan akaun bank, kita tak nampak, kita tak pegang pun duit tu. Okey, kita tak pegang pun duit tu. Bank yang pegang duit tu. Hari ni saya nak beli barang dekat Encik Asnul RM100. Saya transfer RM100 dekat Encik Asnul. Saya tak pegang pun duit tu. Okey, saya dekat Jitra, Tuan Asnul dekat Semenyih. So transaksi tu boleh berlaku dengan begitu cepat sekali. Sepantat beberapa second terus transfer, terus instant transfer dan Tuan Asnul dapat. Okey, itu yang maksudnya digital lah. Digital ni adalah transaksi. Sebenarnya kita memiliki emas fizikal kita sendiri. Sebagai contoh tadi, bila saya dah beli 1 kilo emas, saya kata okeylah, saya tak nak Quantum Metal simpan, saya nak simpan sendiri 1 kg emas tu. So saya boleh mohon dekat Quantum Metal untuk physical withdrawal dan saya boleh keluarkan 1 kg emas tu dan company akan hantar kat saya dekat rumah. So semudah itu. Yang keduanya adalah tiada had masa.
kita boleh buat transaksi 24 hari, 24 jam, 7 hari seminggu, 24 hari pula. 24 jam, 7 hari seminggu. So kita boleh buat transaksi tiada had masa. Kita nak beli tengah malam pun boleh, nak beli waktu-waktu mana pun boleh. Kemudian cairan. Kecairan ni lagi satu yang saya suka pasal tentang emas digital ni. Bila-bila masa kita perlukan duit, bila-bila masa kita terdesak perlukan duit, kita boleh terus cairkan. Dan emas digital sangat-sangat senang. Sangat-sangat mudah untuk dicairkan. Kemudian seterusnya adalah tanpa sempadan. Okey, tanpa sempadan di udara. Maksudnya kalau kita duduk di mana-mana negara pun kita boleh buat transaksi emas digital ni. Kita tak perlu pergi kedai Ar-Rahnu ke kedai emas ke apa ke nak buat transaksi, tak perlu, tanpa sempadan. Kalau saya ada di Amerika Syarikat pun saya boleh buat transaksi dengan emas di Quantum Metal, tak jadi masalah. Yang seterusnya adalah fleksibel. Itu kelebihan emas digital, dia fleksibel. So mana-mana kita pun memang tak terikat, kita tak terikat. Di Quantum Metal ni kita tak terikat. Kita fleksibel, kita boleh buat apa saja dengan sistem, dalam sistem kita punya QM sistem kita. Pilihan untuk tukar emas fizikal, yang ni yang penting ni. Ramai orang kata beli emas mestilah kena dapat emas. Takkan beli emas dapat sistem? No, bukan. Di Quantum Metal, beli emas dapat emas. Cumanya emas kita disimpan di Quantum Metal. Sama juga kita buat kerja dapat gaji. Dapat gaji syarikat bagi cash ke bagi dalam bentuk dalam bank ya. So tak ada, saya rasa susah sangat dah sekarang ni nak cari majikan yang bagi cash. Semua transfer guna account bank. Begitu juga dengan di Quantum Metal. Kita beli emas kita ada, tapi emas kita disimpan oleh Quantum Metal di Brinks. So bila-bila masa kita nak simpan emas fizikal, kita boleh minta mohon dekat Quantum Metal untuk nak tukar kepada emas fizikal. Dan akhir sekali adalah keboleh pindahan. Boleh pindahan ni maksudnya bila-bila masa kita boleh transfer emas kita kepada rakan-rakan ataupun ahli-ahli Quantum Metal yang lain. Sebagai contoh, hari ini anak saya contohlah study dekat USIM. Okay? Contohlah anak saya belajar dekat USIM. Dan anak saya adalah ahli Quantum Metal. Jadi bila saya nak transfer, saya tak nak transfer duit dekat dia, saya nak transfer emas dekat dia. Boleh, tak ada masalah. Saya gunakan akaun GSA saya dan saya transfer pada akaun GSA anak saya dan dia dapat dan dia boleh tunaikan emas tu. Okay, dia boleh tunaikan emas tu sama ada menggunakan facilities QM buy ataupun menggunakan facilities gold convert account. Okay, gold convert. So dia boleh guna terpulang kepada dia. So sebab tu saya cakap dekat Quantum Metal ni kita diberi pilihan. Kita bebas untuk nak tentukan hala tuju pelaburan kita. Nak bebas nak tentukan hala tuju simpanan kita. So itu di Quantum Metal. Ini kelebihan emas digital yang kalau nak dibandingkan dengan emas fizikal. Okey, kita tengok dekat sini ya, kelebihan sedikit perbandingan emas di fizikal dan juga emas digital. Harga berubah-ubah setiap hari. Berubah setiap hari ini disebabkan oleh kedai tu ya, Dan tapi digital gold adalah seragam di seluruh negara. Seluruh negara dia seragam. So digital gold. Sebab tu kalau kita tengok harga macam kita pergi ke second point tu adalah cost. Cost melibatkan pembayaran 25 hingga 30% daripada jumlah nilai emas berdasarkan charge. Tetapi digital gold yuran pengurusan dan markup dijangka kurang daripada 12%. Sebab apa kos physical gold tinggi? Sebab dia melibatkan kos minting. Macam saya cakap tadi ya, kalau digital gold kita datang dalam bentuk bongkah yang besar. Bongkah yang besar kita simpan dekat Brinks. Okey, kita simpan dekat Brinks dan kita tak melibatkan kos yang tinggi. Sebab tu dia kita boleh beli dengan harga yang lebih murah. Cuba bandingkan, jangan bandingkan dengan syarikat lain. Nanti buka website, cuba bandingkan kita punya emas digital. Digital hari ni saya tengok harga lebih kurang RM264. Okey, RM264 segram ataupun 280 lebih lah harga QM sell lah. Okey, so lebih kurang dalam 281 282. Tapi kalau kita tengok harga untuk physical gold lah, gold bar especially, harga lebih kurang 350 dan ke atas. Itu perbezaan dia. Okey, itu perbezaan dia, okey. So kemudian untuk pelaburan perlu membeli serendah 1 gram emas.
Kalau physical gold, tapi digital gold kita boleh beli serendah RM10, terutamanya di quantum metal lah. Okay. So penyimpangan keselamatan sentiasa berisiko dicuri dan kehilangan kerana ia disimpan dalam loker dan bilik kebal. Ni loker bilik kebal ni mungkin dimiliki oleh sendirilah. Okay. Ada yang simpan di rumah, ada yang simpan di rumah, ada yang simpan di banyak tempat lah, okay, di bank-bank dan sebagainya. Tapi kita disimpan di peti besi pihak ketiga yang selamat dan diinsurансkan. Okey. So maksudnya di sini kita ni disimpankan di Brinks. Brinks ni adalah satu syarikat yang stabil lah, yang established dah lama, dan yang pentingnya kita punya emas tu diinsurансkan. Dari segi trader ataupun perdagangan, okey, perlu melawat kedai barang kemas atau bank secara fizikal. Ni kita kena pergilah kalau kita nak guna duit hari ni, contoh katalah hari Jumaat, tak apalah hari Jumaat saya pergi ke bank buka lagi hari Jumaat. Kalau hari Sabtu Ahad bank dah tutup. Kalau hari Sabtu Ahad bank tutup. Kalau saya nak pakai duit saya tak boleh nak pakai duit. Sebab apa? Sebab bank hari Sabtu Ahad tutup. Jadi saya terpaksa tunggu pada hari saya terpaksa pergi bank pada hari Isnin. Tapi digital gold kita boleh beli dan jual pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Yang ni especially bila melibatkan quantum metal punya ni lah. Okay, so kita boleh beli dan jual pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kemudian kecairan, kita boleh membeli emas fizikal dengan mudah tapi mungkin sukar untuk dijual semula. Dan untuk di digital gold boleh menebus emas digital sebagai shilling dan jongkong atau tunaikan kepada wang. Maksudnya di sini kalau emas fizikal, kalau kita nak cairkan kita kena pergi dekat bank ke ataupun kita kena pergi ke Arahanu ke, kita pergi kedai emas ke dan sebagainya. Tapi untuk di digital gold, di quantum metal, kalau siapa yang dah pernah buat, yang dalam ni yang dah pernah buat, okey, pernah buat GCA, pernah beli GSA dan sebagainya, bila-bila masa kita boleh tebus kita punya emas digital sebagai shilling atau tunaikan kepada RM, kepada ringgit Malaysia. Okey. So next. Okay. Quantum metal membekalkan solusi pemulihan ekonomi kepada kita semua. Okay, ini yang menariknya tentang quantum metal, yang mana dia quantum metal ni ada 3 produk utama. Okay, 3 produk utama yang boleh yang kita boleh buat di quantum metal ni. Yang pertama adalah GSA ataupun akaun simpanan emas ataupun gold saving account. Yang mana anda semua dalam ni semua dah jadi member. Saya yakin semua anda dah jadi ahli di quantum metal, yang mana pendaftaran ahli adalah secara percuma, dan untuk buka akaun GSA ni percuma sahaja. Ya, percuma sahaja. Anda nak beli emas barulah kena bayar duit untuk beli emas serendah RM10. So saya dan Tuan Hasnul, kami pernah pergi ke office quantum metal di Penang. Bila kami jumpa dengan Datuk Lim sendiri, kami sembang dengan Datuk Lim sendiri, dia kata tujuan utama dia buat quantum metal ini adalah dia kesian. Okey, dia kesian sebab apa? Sebab orang kalau nak beli emas kena beli dengan harga yang mahal. Okay, dia cari jalan macam mana nak beli emas dengan harga yang paling rendah. Jadi dia buatlah macam sistem yang macam ni, dia deal dengan pihak Perth Mint, dia deal dengan banyak pihak, dan akhir sekali dia bolehlah membekalkan emas pada harga RM10. Kalaulah kita ni pergi dekat kedai emas, kita bawa RM10, kita nak beli emas, agak-agak apa toke kedai emas tu buat kat kita? Confirm dia suruh kita balik. Dia kata ni budak tak betul ni. Okay, ini budak tak betul ni. Semua kena nak mana ada orang jual emas pada harga RM10. Tetapi di quantum metal dengan RM10 kita boleh beli emas. Bayangkan saya ada seorang customer yang mana hari-hari dia beli RM10. Okay, hari-hari dia beli RM10 dan dia target simpan sebulan RM300. So yang ada pendapatan harian. Okey, yang mana ada pendapatan harian, especially yang berniaga,
So saya cadangkan dapat pendapatan tu simpanlah sekurang-kurangnya sehari RM10. Sebulan kita dah ada 1 gram. Setahun kita dah ada 12 gram. So itu kuasa RM10 ni. Okey, belilah, simpanlah serendah RM10. Itu adalah kita punya akaun simpanan emas. Yang kedua, Quantum Metal ada gold convert account ataupun akaun tukaran emas yang tak ada di company-company lain. Ini saya boleh katakan tak ada di company-company lain. Okay. Yang mana tujuan GCA ni adalah untuk melindungi harta anda. Dia nak lindungi harta anda. Dan kita boleh tukarkan emas kita sehingga 85% kepada tunai. Sebagai contoh, katakanlah anda tak faham apa itu gold convert account, anda mungkin faham pajak gadai. GCA ni macam pajak gadai. Tapi GCA ni kita tak panggil pajak. Kita panggil akaun tukaran emas. Yang mana kita boleh tukarkan emas kita sehingga 85% maksimum. Sebagai contoh, hari ini anda ada RM1,000, anda boleh dapat 850 cash daripada emas yang bernilai RM1,000 tadi ni, dan anda boleh belanjakan 85% tadi tu. Dan emas anda yang berharga bernilai RM1,000 itu masih ada disimpan di holding inventory di dalam sistem Quantum Metal. Jadi anda tak perlu risau. Maknanya di sini, apabila anda ada wang, anda beli emas dulu, kemudian anda boleh tukarkan emas anda tadi itu kepada tunai. Dan GCA ini adalah kita kenakan yuran simpanan sangat-sangat rendah, 3.5% setahun. Dan yuran dikira berdasarkan jumlah pembiayaan. Jumlah pembiayaan, makna kata yuran tu hanya dikira di atas 85% daripada emas yang kita dah gunakan tadi, yang kita tukarkan kepada nilai tunai tadi. Jadi tak perlu risau, sangat-sangat rendah. Kalau dekat tempat-tempat lain tu lebih kurang 1% sebulan. Kalau dah 6 bulan dah 6%, kalau 12 bulan dah 12%. Okey. Itu adalah produk yang kedua, yang mana kita ni memang tujuan dia adalah, bagi contoh GSA tadi ni, kita nak tukar mata wang ke emas untuk kita melindungi nilai mata wang kita. Okay, nak melindungi nilai duit kita. Kalau kita tengok duit kita ni makin hari makin jatuh, bukan makin jatuh sebab apa? Sebab inflasi. Okey, sebab inflasi. Saya ingat lagi zaman saya sekolah dulu, masa sekolah rendah bawa 50%. Darjah 1 sampai darjah 6 bawa 50% pergi sekolah untuk belanja sekolah. Dan tingkatan 1 bawa 80%, sampailah tingkatan 4. Tingkatan 4 80%, tingkatan 5 dan masa saya ambil tingkatan 6 bawa lah RM2. Bawa RM2. Bayangkan RM2. Form 6 tingkatan 6 umur 18 tahun tapi masih bawa belanja sekolah RM2. Sekarang ni RM2, darjah 1 pun tak gamak nak bagi kat anak RM2. Sebab apa? Sebab tak boleh nak buat apa dengan RM2 tu. Okey. Boleh, kalau boleh beli pun bolehlah beli sikit apa benda jajan-jajan semua kan. So sekarang ni ada yang dah bagi RM5, ada yang bagi RM10. Tambah anak yang sekolah menengah tu dah bagi RM7-8. So tu seorang, itu kami di Kedah Itu kami di Kedah. Macam contoh saya, anak saya yang bongsu tu darjah 2, saya bagi RM3, atau kalau ada kelas kafar saya bagi RM5. Yang sulung yang dengan nombor 2 tu dah sekolah menengah tu saya dah bagi RM7-8 seorang. Jadi memang dah macam tu inflasi. Jadi sebab tu kita perlu lindung kita punya mata wang kita ataupun ringgit kita kepada emas. So bila kita simpan emas tu, barulah kita nak memelihara kita punya nilai mata wang kita tadi. Dan untuk yang keduanya GCA adalah macam mana kita nak melindungi harta kita daripada hangus macam tu saja. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan ceritakan pada anda semua bagaimana kita nak simpan duit kita dan kita boleh guna duit kita tadi tu. Dan duit yang masih ada tadi tu, kita masih ada lagi. Duit kita yang kita gunakan tadi tu sebenarnya masih ada di Quantum Metal. Nanti saya akan terangkan secara lanjut. Kemudian produk yang ketiga yang juga tak ada di mana-mana syarikat adalah produk Gold Asset Enhance 5 kali 5x dan juga Gold Asset Enhance 10x. Okay. Yang mana kedua-dua produk ini adalah kita nak meningkatkan aset emas kita. Okay. Kita nak asetkan emas.
sehingga 10 kali ganda. Ya, sehingga 10 kali ganda. Dan bagusnya produk ini adalah tiada panggilan margin. Tiada panggilan margin ni maksudnya adalah dia apabila harga emas turun, syarikat tak akan suruh anda jual ke, nak terminate ke apa, tak. Biarkan saja akaun dalam tu sekiranya harga turun. Sekiranya harga naik, bila-bila masa anda boleh ambil keuntungan. Okay? Bila-bila masa, kalau harga untung naik, anda boleh ambil. Bila boleh terminate pada bila-bila masa. Okey. Dia kalau dia lama-lama sikit dia hang. Okey. Ini adalah sedikit perbandingan kalau kita nak pergi faham lagi, okey, antara GSA dan bank. Okey, kalau bank kita deposit tunai. Okey, bank kita deposit tunai, GSA kita beli emas. Mana kata kita deposit emas. Okey, ni. Dan bank dia pengeluaran tunai. Pengeluaran tunai maksudnya kita keluarkan duit, kita nak guna duit, kita pergi ATM machine, kita keluarkan duit. Tapi di GSA kita nak jual emas. Okey, kita jual emas. So boleh jual emas. Jual emas ni jual dekat company balik. Sebagai contoh hari ni saya ada RM1,000 GSA, saya nak guna 500. Saya nak guna 500 tu saya boleh jual dekat syarikat. Dan saya tinggal lagi 500 dalam saya punya akaun GSA. Jadi saya dapatlah duit 500 tu. Itu adalah jual emas. Kemudian yang ketiga adalah pindahan tunai. So di bank kita boleh buat transfer money. Kita boleh buat transfer. Saya nak beli barang, boleh transfer. Okey, beli barang kat Shopee ke Lazada ke apa ke. Dan saya boleh transfer saya punya duit masuk ke akaun seller tadi. Itu pindahan tunai. Tetapi di GSA saya boleh pindahkan emas. Saya boleh pindahkan emas saya kepada orang yang saya nak pindahkanlah. Sebagai contoh, kita nak dekat puasa dah. Kita dah nak dekat bulan puasa. Lepas puasa kita akan raya. Selalunya raya kita akan bagi duit raya kan. Macam start tahun lepas saya ubah sikit, saya bagi GSA dekat anak-anak saudara saya. Saya pindahkan emas dalam akaun anak saudara saya. So itu antara perubahan yang boleh kita buatlah. Tapi dengan syarat anak-anak saudara ni kena daftar dululah. Daftar dengan akaun anda yang mana yang dah jadi introducer dan sebagainya. Bolehlah suruh minta dia orang daftarkan dekat anda punya link jemputan tu, dan anda boleh transferkan, pindahkan emas sebanyak, contoh kata nak bagi seorang RM10, so transferlah sebanyak RM10 emas kepada anak-anak saudara. Okey, so boleh buat macam tu. Macam tu jugalah kalau kita nak beri duit kepada mak ayah kita ke, suruh daftarkan mak ayah kita dekat Quantometer, dan daripada situ bolehlah balik daripada bagi duit, ajar mak ayah kita untuk nak simpan emas. So kita bagilah sebulan, katalah sebulan dapat gaji, kita bagi 200-300 dekat mak ayah kita. So kita tukar tunai tu, kita bagi emas sebagai RM200-300. So kemudian nanti bila mak ayah kita rasa nak guna duit tu, so masa tu bolehlah ajar mak ayah kita untuk bagaimana nak tunaikan duit daripada GSA kepada RM. Okey, ini adalah contoh pengeluaran emas fizikal, yang mana setiap pembelian emas GSA kita boleh keluarkan emas fizikal, dan harga tertakluk pada harga semasa waktu pengeluaran emas fizikal. Okey, kita tengok dekat sini contohlah. Okey, contoh, sebab tu saya kata harga emas fizikal mahal. Harga emas fizikal 1 gram RM349 pada hari ini, pada hari yang kita buat screenshot ni. Tapi hari ni harga memang mahal lah, 350 lebih. 350 lebih. Cadangan saya, katakanlah anda nak simpan emas fizikal. Bila nak simpan emas fizikal, beli 5 gram ke atas ataupun 10 gram. Kita tengok dekat sini, 10 gram baru 2,700. Mana kata jatuh 1 gram 278. Okay, RM278 untuk 1 gram. Sebab kita ada 10 gram. So sebab tu bandingkan dengan ni, 1 gram RM349. Inilah perbezaan berat dia. So sebab tu kalau siapa nak simpan emas fizikal, janganlah beli. Bukan jangan beli, tak digalakkan. Kita tak digalakkan beli 1 gram. Kalau boleh cuba belilah 10 gram dan ke atas, barulah kita akan dapat harga yang murah. Ya, harga yang murah. Okey, ini adalah perbezaan kedai pajak dan juga GCA. Kita faham GCA ni, convert account ni macam pajak. Tapi dia bukan pajak, dia convert. Okay, kita convertkan akaun emas kita kepada ringgit.
So kita tengok sini, kedai pajak margin slash dia 30 hingga 40%. Okay, 30 hingga 40%. Tetap dan masuknya 30-40% ni, sebagai contoh kita ambil, okey, anda ada barang kemas bernilai RM1,000. Bernilai RM1,000, bawa barang kemas tadi ni pergi dekat kedai pajak dan silap-silap kedai pajak tu ambil 30 hingga 40% dia punya margin slash. Maksudnya daripada RM1,000 tadi, katakanlah dia ambil 40%, anda tinggal RM600 saja dekat tangan. Anda akan dapat RM600 saja dekat tangan. Tetapi di GCA, anda dapat sehingga RM850. Sehingga 85%. Okay? Sehingga 85%. Kadar faedah lebih kurang 1.5 hingga 2% sebulan. Tapi kalau di Quantum Metal, 3.5% setahun. Setahun. Tempoh tebusan 6 bulan, 9 bulan ataupun 12 bulan. Tetapi di Quantum Metal tiada had tempoh tebusan. Ini satu lagi peace of mind yang saya sangat-sangat suka dengan produk GCA. Yang mana anda tak perlu fikirkan nak tebus anda punya emas, anda cuma tunggu saja sehingga harga emas naik betul-betul tinggi dan pada waktu tu anda boleh terminate dan anda akan dapat simpan anda punya 100% keuntungan setelah ditolak semua yuran pengurusan, tolak 85% yang kita dah guna tu. Simpanlah 2 tahun ke 3 tahun ke ataupun selagi mana Quantum Metal ni ada. Dan saya sendiri ada 1-2 akaun yang saya beli daripada sejak tahun 2020 dan saya pun dah buat bukan termination. Saya dah buat convert, saya dah dapat, dah guna duit dah pun, tapi saya punya akaun holding inventory masih ada lagi di dalam sistem Quantum Metal. Okey, sebagai contoh penukaran GSA kepada GCA. Yang pertama sekali, yang paling penting, anda mesti mempunyai gram emas dalam GSA untuk anda tukar ke GCA. Maksudnya di sini, yang pertama sekali adalah kita mesti beli dulu GSA. Kita mesti simpan dulu duit kita dalam emas, dalam akaun gold saving account kita. Lepas tu barulah kita boleh tukarkan kepada akaun penukaran emas. Sebagai contoh macam ni. Hari ni saya beli GSA, saya simpan emas dalam GSA RM1,000. RM1,000. Kemudian saya memang RM1,000 ni memang sebenarnya duit perbelanjaan bulanan. Duit gaji saya. Okey, duit gaji saya RM1,000, saya simpan dalam GSA, kemudian saya terus keluarkan menggunakan fasilitas GCA, saya akan dapat RM850 untuk dibelanjakan. Ini maksud dia penukaran GSA kepada GCA. Okey, ini maksudnya. Maksudnya adalah sehingga anda boleh dapat sehingga nilai 85% daripada nilai GSA anda maksimum. Okey, bila saya kata maksimum ni, anda boleh nak keluarkan 10%, boleh 50%, boleh, tak jadi masalah. Sekiranya di dalam GSA anda ada RM1,000, anda nak pakai 500, anda nak perlukan wang 500, boleh. Boleh convert RM500 tadi ni kepada wang, kepada kita masuk wang lah. Wang dan masuk ke dalam kita punya account bank kita. Okey. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Sebagai contoh kita guna USD lah. Sebab kalau dalam RM, minimum nilai minimum yang boleh buat GCA adalah RM150. Kalau RM150 anda buat GCA, anda akan dapatlah lebih kurang dalam RM127. Ya, RM127. Ni kita tengok dekat USD USD 100. Katakanlah anda masukkan USD 100 dan anda convertkan 85%, dapatlah $85. Okey, anggaran 1.42 gram. Okey, so ini contoh nak bagi anda faham lagi. So bayaran tertunggak adalah sebanyak 85 USD. Ini adalah bayaran tertunggak. Bayaran tertunggak ni maksudnya duit yang kita dapat. Duit yang kita dapat. Dan yuran pengurusan 3.5% ni yang dikenakan hanya atas yuran pengurusan yang tertunggak ni. Maksudnya di sini 3.5% ni yuran pengurusan ni hanya bukan dikenakan dekat sini tapi dikenakan dekat sini. Okey, dikenakan dekat sini. So itu sebab sikit lah. So maksudnya okey, untuk GCA ni 7% spread atas harga emas. Harga emas LME, QM Cell.
Auto pembaharuan kontrak tahunan ni kita tak perlu risau dah, tiap-tiap tahun dia akan renew kontrak tu secara automatik ya. Kelulusan segera. Dan segera sebab kita bukannya, sebenarnya GCA ni ramai orang kata tak bagus sebab apa? Sebab kita nak simpan, kita nak keluarkan duit. Sebenarnya GCA ni duit kita. Emas ni adalah duit kita. Duit kita. Sebab itulah kita digalakkan beli GSA dan kita tukarkan kepada GCA. Yang mana duit kita ni kita boleh belanjakan dan dalam masa yang sama kita simpan dalam bentuk emas. Kita simpan dalam bentuk emas. Okey. Tiada had untuk tempoh pembayaran balik. Ini yang bestnya. Macam saya dah cakap tadi. Okay. Tempoh pembayaran balik tiada had. Tak kisahlah sampai bila pun. Kalau macam saya nak tunggu sampai harga emas naik betul-betul tinggi. Saya ingat lagi, akaun pertama saya beli harga RM300. RM300 tu saya convert balik. Masa tu 70%. Saya dapat 70% daripada 300. Bukan 85% macam sekarang. Saya dapat 70%. Dan sampai sekarang akaun tu masih ada. Saya beli pada harga RM254. RM254 pada masa tu. Dan sekarang ni dah jadi harga beli dah 280 lebih, harga jual dah 260, 62, 64 macam tu hari ni. Okay, so saya nak tunggu lagi, nak bagi tunggu betul-betul naik tinggi. Tunggulah, mungkin harga naik jadi 300, 350, saya tak nak terminate lagi, biar aja dalam tu. Okay, saya tak rugi apa-apa pun, saya biar dalam tu. Okay, so yang mana lagi? Jumlah yuran pengurusan yang tertunggak pada QM akan ditolak waktu kontrak ditamatkan. Okay, so sebab tu kata yuran pengurusan ni ataupun upah simpan ni, bahasa kita upah simpan, tak perlu bayar pun. Tak perlu bayar pun. Dia cuma perlu bayar sekiranya dia akan ditolak masa kita nak tamatkan kontrak tu. Sebagai contoh, saya nak terminate akaun saya, dah ada untung, saya nak terminate akaun saya. Masa itulah baru yuran upah simpan tadi ni ditolak daripada saya punya akaun. Okay. Dan seterusnya kita boleh keluarkan tunai pada bila-bila masa. Sebagai contoh, baru ni saya tengok dah ada untung, saya terminate lah, saya nak pakai tunai. Saya nak simpan tunai. So saya boleh terminate saya punya akaun. Okey, kita tengok dekat sini. Cara baru simpan emas. Saya minum air sekian. Okey. Cara lama, gaji 1,000, beli emas 150 setiap bulan, baki gaji 850. Okey, baki gaji kita ada 850. Macam mana nak hilangkan ni ya? Benda ni macam mengganggu sikit. Okey. Okey, baki gaji 850. Katakanlah tempoh simpanan 12 bulan, 150 darab 12, 1,800. Emas kita ada 1,800 ya, kita dalam bentuk emas. So katakanlah purata kenaikan emas 10% tahun. 10% atas 1,800, 180. Jadi nilai emas yang kita ada adalah RM1,980. Tetapi kalau kita buat GCA, gaji kita 1,000, kita beli emas RM1,000 dan convert ke tunai setiap bulan. Bayangkanlah kita ada baki gaji kita 850. 850 kita dapat balik duit kita. Tempoh simpanan 12 bulan, 1,000 darab 12, 12,000. 1,000 darab 12, 12,000. Purata kenaikan emas 10% setahun. Katakanlah naik 10% setahun. 12,000 campur 10%, 13,200. Mana kata 10% atau 12,000, 1,200 lah. 13,200 ni tolak 10,200, mana 850 yang kita dah guna tu. Dan tolak 357 upah simpan setahun. Kita ada 2,643 cash dekat tangan. Bandingkan dengan yang atas, kita ada cash dekat tangan 1,980, tapi cara yang ini kita ada 2,643 cash dekat tangan kita. Okey. So seterusnya, okey, katakanlah pendapatan anda adalah RM1,000. Anda simpan 100% dengan beli emas di Quantum Metal, anda akan dapat lebih kurang 3.6, 3.7 gram pada harga sekarang. Kemudian anda GCA kan emas anda tadi itu, duit masuk dalam bank RM850 dan RM850 itu bayarlah komitmen
Makna kata anda cuma perlu buat penjimatan RM150 sahaja sebulan. Sekarang anda memiliki emas. So anda ada emas dan anda boleh bayar komitmen. Selamatkan gaji, perbelanjaan hangus bulanan menjadi simpanan emas melalui GCA. Dulu kita simpan gaji 15%, belanja 85%. Kini kita boleh simpan gaji 100% dan kita boleh belanja 85%. Inilah kehebatan produk GCA. Seterusnya kita ada produk GAE 5 kali ataupun 5X. Okay. 5X ni modal ini macam mana kita nak tingkatkan. Okay. GAE ni kita nak tingkatkan kita punya aset. Goal Asset Enhance. Enhance ni maksudnya kita nak tingkatkan kita punya aset kita sehingga 5 kali ganda. Bayang sebagai contoh satu unit GAE 5X, kita panggil GAE 5X. Untuk GAE 5X, modal minimum adalah $25 ataupun lebih kurang dalam 100 lebih sikit lah. Tak sampai RM110 pun, 100 lebih kurang dalam RM107-108 lah. Okey. Dan syarikat akan menggandakan sehingga 5 kali ganda. Makna kata syarikat akan tambah $100 dan anda punya simpanan emas daripada $25 jadi $125. Itulah dia punya peningkatan dia sehingga 5 kali. So kita tengok di sini ya sebagai contoh. Okey. Katakan bayaran tertunggak sebanyak $100, anggaran 1.6 gram. Maksud kata ini adalah pembiayaan tawaruk. Okey, $100 ni adalah pembiayaan tawaruk. Di mana pembiayaan tawaruk ni duit tu bukan dapat dekat kita. Kena faham ya. GAE 5X dan GAE 10X, duit yang syarikat masukkan dalam kita punya account bank tu sebenarnya bukan milik kita. Dia bukan milik kita, dia milik syarikat. Dan dia cuma letakkan untuk nak meningkatkan anda punya pegangan emas saja. Okay. So bila harga emas meningkat, makna kata anda akan ambil keuntungan berdasarkan jumlah yang ada di dalam akaun anda. Bukan dikira atas ni, tapi dikira atas $125. Okay, lebih kurang dalam anggaran masa slide ni dibuat dia 2 gram. Sekarang tak sampai dah. Sekarang dalam 1 point lebih je. Okay, dalam lebih kurang dalam 1.2, 1.3 gram ya lebih kurang. Okay. So bayaran tertunggak 4% spread atas harga LME, auto pembaruan kontrak tahunan, kelulusan segera, tiada had tempoh pembayaran balik, yuran pengurusan 35%. 35% ni setahun. Maksudnya kalau anda guna 6 bulan saja dikira. Kalau anda guna 3 bulan saja dikira. Kalau anda guna 13 bulan dikira. So jumlah yuran pengurusan yang tertunggak pada QM akan ditolak waktu kontrak ditamatkan. Sama juga jumlah bayaran tertunggak akan dijelaskan semasa penamatan kontrak dan anda boleh mengeluarkan tunai pada bila-bila masa. Ada keuntungan saja kita boleh dapatkan, kita boleh terminate kita punya account dan kita dapatkan keuntungan kita. Okey, ini satu lagi produk yang sangat-sangat powerful yang telah memberikan senyuman yang banyak kepada rakan-rakan kita. Yang mana GAE 10X ni, GAE 10X ni contoh satu unit GAE 10X berharga bernilai $250 dan syarikat akan tambah $2,250. Jadi pegangan anda daripada $250 lebih kurang dalam 3.7 gram, anda akan dapat 37 gram. Ini harga lebih kurang harga sekarang lah. Tapi harga ini dalam harga anggaran. Jadi di sini sebagai contoh saya suka bagi contoh ni ya. Okey, anda cuba bayangkan cerita saya ni. Saya dengan Tuan Hasnul, saya dengan Encik Hasnul. Encik Hasnul ada modal 10,000. Saya ada modal 1,000. Kami sama-sama pergi dekat kedai emas. Bila pergi kedai emas, saya beli emas sebab saya ada modal 1,000, saya dapat 3.7 gram sahaja. 3.7 gram. Tapi Encik Hasnul, dia ada 10,000. Bila dia ada 10,000, dia pergi dekat kedai yang sama dengan saya pergi tu, dia dapat 37 gram. Itu perbezaan kami. Modal saya 1,000, saya dapat 3.7 gram. Modal Tuan Hasnul 10,000, dia dapat 37 gram.
Okay. Tetapi di quantum metal dengan bermodalkan RM1,000 saya dapat menyimpan emas sehingga 37 gram. Itu yang bestnya untuk produk GAE 10X. Yang mana kalau ikut situasi pertama tadi, dengan modal RM1,000 saya cuma dapat 3.7 gram. Tetapi di quantum metal menggunakan fasilitas GAE 10X dengan bermodalkan RM1,000 saya boleh mempunyai simpanan emas sehingga 37 gram. 2,250 USD ataupun lebih kurang anggaran dalam RM9,000 tadi ini dibiayai oleh pembiayaan melalui konsep tawarruk, yang mana syarikat quantum metal mendapat pinjaman daripada Bullion Bank untuk nak letakkan, sebab tu kita boleh hasilkan GAE 10X yang banyak. Sebab apa? Sebab kita dapat, syarikat quantum metal dapat pinjaman daripada Bullion Bank. Bila dapat daripada pinjaman Bullion Bank, jadi syarikat bolehlah bagi kepada kita semualah. Mana kata dia boleh melalui pinjaman tawarruk. Sekali lagi saya sebut, pembiayaan tawarruk ni bukan pinjaman biasa macam dekat bank. Maksudnya di sini, kata kalau dan kita tak perlu bayar balik pun. Sebab apa? Sebab duit tu bukannya masuk dalam akaun kita. Macam contoh, saya buat pinjaman dekat bank. RM10,000. Saya kena bayar sebulan 200. Tapi di sini tak perlu bayar bulan. Tak perlu bayar. Kita cuma bayar 3.5% saja yuran simpan ataupun yuran pengurusan selama setahun. Maksud kata 3.5% setahun. Bukan selama setahun. Selama mana akaun ni berada di quantum metal. Kalau kita terminate dalam masa 6 bulan, 6 bulan sajalah dikira. 6 bulan saja dikira di atas 3.5% tadi. Okey. So yang dikira adalah bukannya keseluruhan $2,500. Yang dikira adalah $2,250 sahaja. Yang mana $250 ni adalah kita punya modal pokok kita. So dia initial kita punya investment. Jadi berada dalam kita punya, mana kata ini adalah duit kita. Yang 2,250 ni adalah duit daripada Bullion Bank. Daripada Bullion Bank letak dalam kita punya akaun dengan tujuan untuk nak meningkatkan kita punya akaun kita daripada 3.7 gram kepada 37 gram. So saya harap anda faham dengan penjelasan saya apa itu GAE 10X. So katakanlah harga emas untung 10%, katalah harga emas kenaikan 10%, So daripada yuran, daripada nilai RM10,000 tadi ni, lebih kurang RM2,500, lebih kurang harga RM10,000. So anda akan dapat keuntungan 10% darab dengan RM10,000. Jadi keuntungan anda adalah RM1,000. Berbalik kepada situasi pertama tadi, saya ada RM1,000, Tuan Hasnul ada RM10,000. Apabila harga emas naik, katakanlah saya beli tadi 3.7 gram. Harga emas naik 10%. Daripada RM1,000, saya cuma dapat RM100 saja keuntungan. Dan Tuan Hasnul dapat RM1,000 lah sebab dia ada RM10,000. Tetapi di quantum metal, apabila saya hanya ada RM1,000 saja menggunakan GAE 10X, apabila saya harga emas naik 10%, saya akan dapat emas bernilai RM1,000. Itu keuntungan saya dapat RM1,000. Okey. So itu contoh contoh yang saya nak beri tahu pada anda, nak fahamkan pada anda yang produk GAE 10X ni tak ada di tempat lain. Dan saya kena cerita juga, katakanlah harga emas jatuh. Jadi kita cerita naik, harga emas naik. Dia harga emas naik, untung kita naik. Kalau harga turun, harga emas turun, kita punya pegangan pun akan turun juga. Okey, kita punya pegangan akan turun. Dan apa perlu kita buat? Kita tunggu sajalah. Kita tunggu sampailah harga emas naik, barulah kita boleh fikirkan untuk jual. Okay. So itu adalah GAE 10X yang mana kita tak perlu risau. Katakanlah kita beli pada harga tinggi, contoh. Dan sekarang ni harga agak tinggi. So bila kita beli, nak tunggu kenaikan. Contohlah, kita beli pada harga 264, tiba-tiba besok ataupun bulan depan harga turun jadi 262. Okey. So rugi. Alamak, rugi. Tak boleh. So apa perlu kita buat? Kita just hold saja kita punya emas dekat sistem quantum metal, so tak perlu risau. Sebab kita tiada paksaan. Kita kata contoh kontrak setahun, cukup setahun, belum untung, tak perlu risau. Syarikat tak akan terminate, syarikat tak akan force sell.
dia tak akan paksa kita jual pegangan kita. So jangan risau itu. Sebab apa? Sebab buktinya saya dah ada akaun yang berusia lebih kurang dalam hampir dah lebih kurang 2 tahun lebih. Okey, dah lebih kurang 2 tahun lebih. Jadi saya pun masih belum terminate. Sebab apa? Sebab tak untung. Takkan nak terminate. Ya, sebab saya beli pada harga pucuk masa tu $66. Hari ni belum pernah cecah lagi $66. Dah 2 tahun dah tak cecah lagi $66. Pada tahun 2020 lebih kurang bulan November pada masa tu, bulan November saya beli satu akaun JE 10X $66. Sekarang ni paling tinggi pun dia cecah $64. So saya kena tunggu lagi lah. Okey. Okey, ini contoh Ini bukan testimoni. Ini adalah contoh kenaikan harga emas daripada tahun 2018 sehingga tahun 2022. Okey. Okey, so 2018 170 segram. 2018 ini harga betul lah, 2018 purata dia lebih kurang 170 gram, 170 per gram, dan pada tahun 2022 dah menaik sehingga 240 segram. 2022. So peningkatan sehingga RM70 segram, mana kata lebih kurang dalam 41%. Katakanlah dalam GSA kita ada 100,000, dan kita tukarkan ke 85,000 tunai untuk berbelanja. Berlaku peningkatan sehingga 41%, 140,000 daripada 100,000 naik 40%, lebih kurang 140,000. Tolak 85,000 tunai yang kita dah gunakan, tolak yuran kos upah simpan, kita ada lebih kurang dalam berapa puluh ribu lagi untuk dibelanjakan. Yang 55,000 ni tak tolak upah simpan. Yang ni adalah sebagai contoh. Mana kata kita ada lebih kurang 55,000 tolak dengan kos upah simpan selama berapa tahun tu? Selama 4 tahun lebih kurang. Okey. So peningkatan sebanyak 41%, kita ada 55,000 lagi baki untuk yang kita boleh belanjakan. Okay, yang ni contoh yang kedua adalah kita ambil JE 10X. Katakanlah anda ada modal RM100,000, anda buat JE 10X, bayaran flexi RM900,000, mana pembiayaan tawaruk RM900,000, dan jumlah pegangan emas anda adalah bernilai RM1 juta. RM1 juta. Katakanlah peningkatan harga emas 41%, okey, anda akan ada 1.4 juta, tolak RM900,000, pembiayaan tawaruk tu kita pulangkan balik kepada syarikat, kita dapat untung RM500,000 tunai tambahan. Okey. So tunai tambahan RM500,000. Nak kira untung bersih RM500,000 tolak dengan RM100,000 kita punya duit, kita punya initial investment, kita dapat untung RM400,000. Ini adalah satu contoh berdasarkan situasi kenaikan harga emas. Ini bukan testimoni. Ini baru betul testimoni. Okey, ini baru betul testimoni salah seorang klien Encik Asnol, yang mana beliau dah pun untung banyak hari tu pada bulan 10. Dia beli pada bulan 10, dia terminate bulan 11. Mana kata lebih tak sampai sebulan. Pelaburan sebanyak $250, satu unit lebih kurang RM1,000, dia dapat 387 pulangan. Maknanya 387 tolak 250 dia punya modal, dia dapat untung $137. Ya, $137 dalam masa tak sampai 2 bulan. Kemudian seterusnya, akaun yang kedua $500, mana kata 2 unit dia beli 2 unit, dan dia boleh terminate pada harga 781. Dia untung $281. Okay, akaun ni masih lagi dia tak terminate, saya difahamkan. Kemudian kita tengok akaun seterusnya, 1 unit $250. Okey, dia dapat untung 461 pulangan bersih. 461 tolak 250, $211. Dia untung $211 lebih kurang. Yang ni yang paling menarik. Dia beli 4 unit $1,000, dia dapat pulangan 1,799. Maksudnya kata $799 dia untung. Dia untung $799. Yang ni pun okey, 500 2 unit, dia dapat 840, lebih kurang dalam keuntungan dia lebih kurang $340, dan seterusnya lah. So tersenyum lebar kawan kita ni, yang mana setiap akaun satu ni semua dia terminate, dia dapat untung berbelas ribu pada masa tu ya. Okay, ini satu lagi yang paling pantas dalam sejarah
klien, kepada saya punya salah seorang saya punya dealer, okey, yang mana dia beli, kalau tak salah saya, dia beli 3 hari bulan 11. 3 hari bulan 11 dia beli. Dia terminate dalam 9 ke 10 hari bulan 11. 6 hari, 7 hari daripada dia beli 2,500 US dollar, lebih kurang RM10,000, dia dapat keluarkan dalam masa dalam masa seminggu 7 hari, $3,692. Maksud kata dia untung $1,192 dalam masa 7 hari. Okey, ini paling pantas lah rekod. Rekod dalam saya punya rekod ni yang paling pantas. Dia beli 3 hari bulan 11, kalau tak salah saya dia seminit 10 hari bulan 11. Pada masa tu harga emas naik tinggi betul masa tu So kita tengok dekat sini. Komitmen dan perbelanjaan tetap kita, okey. Contoh sumber pendapatan kita daripada gaji ataupun pendapatan perniagaan. Okey, pinjaman perbelanjaan bulanan kita bayar duit kereta, bayar pinjaman perumahan, insurans kad kredit, perbelanjaan harian, kita pergi supermarket, beli bayar taska anak dan sebagainya, bagi duit belanja sekolah, semua-semualah. Itu adalah perbelanjaan bulanan. Ataupun anda nak buat pendahuluan untuk nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, ataupun siapa-siapa yang nak kahwin ke, melibatkan perbelanjaan yang besar kan. Okey, so ini adalah kita punya komitmen kita. Apa kata cara kita nak meningkatkan rizab kita punya simpanan kita sebelum nak bayar komitmen bulanan, nak bayar down payment apa semua tu, apa kata kita beli dulu GSA. Okey, macam saya cakap awal tadi, kita beli dulu GSA. Katakanlah anda ada komitmen 50,000, beli ataupun 10,000, beli saja GSA dulu 10,000, anda convertkan nilai kepada 8,500 kepada tunai, emas tadi ni kepada tunai, anda akan dapat 8,500 dan daripada situ anda boleh terus belanjakan 8,500 tadi ni untuk anda punya komitmen semua ni. Okey, dan anda boleh bayar komitmen dan dalam masa yang sama anda memiliki emas 10,000. Emas 10,000 anda memiliki lebih kurang 37 gram. 37 gram Anda boleh ada emas, simpanan emas bernilai 37 gram dan dalam masa yang sama anda boleh gunakan duit tadi ni untuk pembayaran komitmen bulanan. Itu yang saya buat, Tuan Hasnul buat, kebanyakan daripada kami buat, yang mana apabila kami dapat pendapatan, dapat gaji dan sebagainya, terus kami beli emas dan kami convertkan duit emas tadi ni kepada tunai. Bila convertkan emas tadi kepada tunai, so kita dapat emas dan kita simpan, kita dapat tunai dan kita boleh simpan emas. So dalam masa yang sama kita boleh pelbagaikan kita punya portfolio. Okey, maksud portfolio, pelbagaikan portfolio ni, selain kita ada simpan emas di GCA dan GSA, kita juga boleh beli produk GAA. Okey, dan produk GAA ni kita kena ingat dia mempunyai risiko, dan risiko itu adalah masa. Macam saya cakap tadi, saya ada satu akaun yang dah 2 tahun lebih, itu adalah risiko saya. Saya beli pada harga mahal $66 dan sekarang ni masih lagi mendaki, masih tak sampai lagi $66, masih duk main 62, sekarang ni masih lebih kurang dalam $62. So risiko tu adalah masa. Dan jangan sekali-kali gunakan dana kecemasan untuk beli produk GAA 10X ataupun GAA 5X. So jangan guna duit kecemasan. Kalau duit kecemasan ni maksudnya duit yang kita nak guna bulanan. Duit yang kita nak guna bulanan ni kita boleh beli GSA. Beli GSA kemudian convert GCA dan kita gunakan duit tu. Tapi jangan beli GAA. Sebab apa? Sebab ramai yang orang beli GAA ni menggunakan duit yang dia orang nak beli beras, nak beli susu anak. Bahaya, jangan. Sebab apa? Sebab tertarik dengan presentation kata untung sehingga 10 kali ganda. Dia tak baca rugi 10 kali ganda. Okay? Bukan kata rugi, maksud kata kalau harga emas turun, dia pun akan turun, tarik juga kita punya modal kat situ. Jadi sebab tu kata GAA ni dia ada risiko. Jangan sekali-kali guna duit yang anda nak guna untuk perbelanjaan bulanan anda. Okay? So, tu ya. So, bagaimana kita nak meningkatkan kekayaan? Dengan cara adalah kita mengenal pasti dana sebelum membeli. Yang pertama adalah GSA. Kita ada duit perbelanjaan bulanan, kita nak beli emas. Dulu kita takut nak beli emas. Sebab apa? Sebab 100% kebanyakan daripada kita tak sempat nak simpan duit. Tak sempat nak simpan duit. Duit habis, bayar itu, ini, kereta sebagainya habis.
belanja, belen belanja untuk belanja makan dan sebagainya habis. Bukan kata orang lain, saya pun dulu macam tu. Berpengalaman, ini pengalaman saya sendiri. Kadang-kadang defisit. Kadang-kadang defisit, negatif. Terpaksa pinjam wife, terpaksa cari apa-apa mana yang boleh ni. Okay. So macam saya kerja dengan satu syarikat marketing, saya kadang-kadang create outstation sebab apa? Sebab nak allowance. Allowance tu lah yang boleh menampung perbelanjaan yang tak cukup tadi. Okay. So sekarang ni tak perlu risau dah. Sebab apa? Sebab kita boleh simpan emas. Dulu kita nak simpan emas pun takut. Ingat lagi, saya pergi kedai emas Pohkong. Okay, dekat Alustar Mall. Star Parade dekat Alustar. Okay, dekat Star Parade. Saya pergi tengok tu. Masa tu 1 gram baru RM90. Tapi saya rasa mahal. Sebab apa? Buat apa aku nak beli, nak simpan emas? Masa tu tak ada kesedaran langsung. Bayangkan, 1 gram gold bar tu baru bernilai 90 lebih. RM90 pada masa tu. Tak sampai 100 pun. Seingat-ingat saya tahun 2002 tak salah saya. Okey, pada masa tu. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak meningkatkan kita punya kekayaan? Kita kena pasti dana. Okey. So pastikan GSA boleh beli dengan harga ataupun dengan duit perbelanjaan kita, kemudian kita GCA kan dia, kita convertkan dia dalam bentuk convertkan emas tadi dalam bentuk tunai dan boleh gunakan. Kemudian untuk GAE 10X dan GAE 5X, tolong jangan guna dana kecemasan. Boleh beli guna duit yang memang kita tak guna, yang kita nak simpan. Okey, daripada simpan tunai dekat instrumen kewangan lain, mungkinlah ada baiknya kita simpan dalam GAE 10X, simpan emas. Okey, GAE 10X emas ni lambat laun insya-Allah dalam jangka masa pendek emas naik, kita dah boleh jual dan kita dapatlah kita punya keuntungan. So itu dia punya ni, kita kena kenal pastilah, kita kena kenal pasti dulu yang mana nak invest. Pada anda yang datang pada malam ni, yang hadir pada malam ni, anda boleh boleh kalau tak faham boleh tanya kepada anda punya dealer-dealer anda. Okey, dealer-dealer anda, bagaimana kita nak kenal pasti dana yang boleh kita nak beli. Okey, saya rasa ada 2 grup dalam ni, grup emas asli dan juga grup Syariah Gold dalam ni. So anda boleh bertanya pada anda punya leader-leader masing-masing ya. Okey. Pada pendapat Robert Kiyosaki ada 4 jenis kuadran pendapatan. So memang pendapat dia ni memang logik, masuk akal lah, dan memang ini yang berlaku dalam dunia kita dalam dunia kapitalis kita. So yang mana E-nya adalah anda mempunyai pekerjaan. Kita dapat gaji, kita kerja kita dapat gaji. Okay, kita kerja makan gaji lah. Kita adalah pekerja. Okay, kita adalah pekerja. Mana kata kita bekerja dengan satu-satu organisasi, cukup bulan kita dapat gaji. Itu adalah sumber kewangan kebanyakan daripada kita. Okay, kebanyakan ada pekerja swasta, ada pekerja kerajaan dan sebagainya. S adalah self-employed. Anda menjalankan perniagaan sendiri, yang mana kita tengok banyak kita tengok stall-stall ataupun gerai-gerai tepi jalan, ataupun yang buka kedai runcit dan sebagainya, kedai makan. Dialah tokek, dialah pekerja. Itu adalah self-employed, yang mana kita lah bekerja, kita lah kitalah owner bisnes tu. Kalau kita tak buat kerja hari tu, kita tutup, kita tak ada pendapatan. Bagi contoh, hari ni saya buka kedai mi goreng. Bila saya buka kedai mi goreng, kedai makan mi goreng, saya lah tokek, saya lah goreng mi tu. Isteri saya sebagai cashier sebagai contoh. So kami adalah self-employed. Katakanlah hari itu saya tak sihat, saya demam, saya tutup kedai. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang boleh goreng mi. Jadi hari itu pun tak adalah pendapatan. Okay, so pendapatannya bergantung 100% di atas kehadiran saya sebagai tukang goreng mi dan juga saya sebagai tokek kedai mi itu. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah B. B adalah business owner. Business owner yang mana anda mempunyai perniagaan dan sistem yang bekerja untuk anda. Sebagai contoh, kita ada satu company A. Company A ni sebagai contoh company yang besar lah, ada 100 orang pekerja. 100 orang pekerja itu adalah dia bekerja dalam sistem. Sistem yang dimiliki oleh business owner. Yang mana apabila sistem ni berjalan, business owner akan dapat menjana pendapatan. Okay, sebab sistem dan perniagaan yang ada tu dia bekerja untuk business owner tu.
Dan akhir sekali adalah I. I adalah investor, yang mana wang bekerja untuk anda. Ini yang kebanyakannya orang nak. Yang kita tengok saham, okey, ada duit beli saham, ataupun ada duit beli rumah, buat rumah sewa, buat kedai sewa dan sebagainya. Ini yang dikatakan wang bekerja untuk anda. Anda kata kita ada duit, kita investkan duit tu, kita laburkan duit tu, dan duit tu bekerja untuk kita. Ini yang kita paling yang kata apa, kuadran yang paling best. Paling best. Kita tak fikir apa dah. Kita fikir ada untungnya, kita jual, kita dapat duit. So macam tu So itu investor. So di dalam quantum metal, anda juga mempunyai pilihan untuk menjana pendapatan. Okay. Solusi pertama adalah penyimpan. Sebagai penyimpan, di dalam quantum metal, anda boleh menyimpan wang dalam bentuk emas, dan apabila harga emas meningkat, anda boleh jual dan anda dapat pendapatan. Okay. Dan yang keduanya adalah anda boleh menjadi pelabur. Pelabur untuk jangka masa panjang adalah di GCA. Apabila anda membeli emas, okey, di GCA, kemudian anda convertkan kepada tunai, dan emas holding inventory tadi itu anda boleh laburkan, simpan di dalam bentuk emas selama mana yang anda nak, ataupun dalam selama mana yang anda dah harga sehingga harga emas tadi meningkat. Jadi itulah dalam konsep pelabur. Makna kata dia simpan duit saja dalam tu, dia melaburkan dia punya emas tadi itu, dia labur dan tunggulah sehingga harga meningkat, barulah dia jual. Okay. Kemudian di quantum metal juga anda boleh jadi sebagai seorang trader, yang mana konsep GAE 10X dan 5X adalah sesuai untuk siapa yang berjiwa trader. Dia pandai baca graf emas, dia pandai baca, tahu mana nak beli, tahu mana nak jual. Okey, itu adalah jiwa trader. Yang mana di quantum metal anda boleh menggunakan elemen ataupun anda boleh menggunakan produk GAE 10X dan 5X untuk menjadi seorang trader. So itu 3 produk utama yang mana quantum metal tawarkan kepada kita di GSA, GCA dan juga GAE. Dan akhir sekali yang paling best adalah consultant. Macam mana nak jadi consultant? Okey, di quantum metal selain anda boleh jadi penyimpan, pelabur dan juga trader, anda juga boleh menjadi consultant. Anda boleh menjadi consultant. Jadi dan dari di sinilah anda boleh mencipta pendapatan pasif. Pada yang tak tahu apa itu pendapatan pasif adalah anda tidur duit masuk, anda makan nasi duit masuk, anda pergi jalan-jalan pun duit masuk, anda pergi buat apa-apa yang anda suka pun duit masuk. Itu adalah pendapatan pasif. Sedar-sedar buka silang sistem, ada duit masuk. Duit dalam US dollar, hari-hari duit masuk. Itu yang bestnya jadi consultant. So kita tengok sedikit macam mana nak jadi consultant ni. Okey. So untuk nak jadi introducer, anda perlu membuat pembelian 3 unit GAE 5X ataupun 1 unit GAE 10X. So nanti upline anda ataupun dealer group anda akan upgradekan anda daripada customer kepada introducer. Anda akan dapat ganjaran untuk produk GAE 10X, anda akan dapat ganjaran 2%. Untuk GAE 5X, anda akan dapat ganjaran 1.5%. Dan untuk GSA, anda akan dapat ganjaran 0.5%. Itu adalah introducer. So bila dah jadi introducer, dalam ni ada yang dah jadi introducer, macam mana pula nak naik jadi dealer, consultant dealer? Nak naik jadi consultant dealer, anda mesti ada direct bawah anda ada 5 orang ahli ataupun 5 orang customer. Okey. 5 orang ahli ni, jualan terkumpul adalah $7,500 di produk GAE 10X sahaja. Okey, produk GAE 10X saja, 7,500 ni lebih kurang dalam 30,000. Okey, 30,000 RM terkumpul. Bila-bila masa yang akan capai, tak kisah, tak ada had masa. Tiada had masa. Paling cepat ada tak sampai sebulan paling cepat dia dapat terkumpul lebih daripada 30,000. Jadi untuk dealer ni, consultant dealer, untuk GAE 10X dia akan dapat 7%. Okay, dia akan dapat 7%. Sekiranya di bawahnya tu buat pembelian GAE 10X, dia akan dapat 5%.
1% dan juga 2.5%. Yang ni direct ni lah DD lah. Okey, so kalau dalam referral ataupun dalam dealer punya program dia akan dapat 5%. Untuk JE5X, untuk dia punya personal dia akan dapat 5% dan untuk perkongsian dia akan dapat 3.5%. Dan untuk GSA dia untuk personal dia dapat 2%, untuk perkongsian dia akan dapat 1.5%. So maksudnya di sini yang best yang jadi dealer, kalau dia simpan, dia beli GAE 10X pun dia dah dapat komisen 7%. Ni pembelian sendiri dia dapat 7%. Kalau downline dia buat pembelian GAE 10X, dia akan dapat 5% daripada hasil pembelian downline-nya tadi. So ini yang kalau boleh siapa yang dah jadi introducer tu, cubalah cepat-cepat kejarlah jadi consultant dealer. Nanti anda akan dapat menikmati pendapatan pasif. Okay, pendapatan pasif. Yang bawah-bawah ni saya tak perlu ceritalah sebab memang lambat lagi nak capai. So saya target awal dua ni, introducer dan juga dealer, consultant dealer. So saya sebelum saya tamat, kita tengok dekat sini ya. Ini adalah contoh pendapatan pendapatan saya ambil testimoni diri saya sendirilah. Okey, senang nanti kena ambil testimoni orang. Ni pula, jadi saya ambil testimoni diri saya sendiri yang bila kita boleh kata apa sebagai satu ni lah. Ini harian 27/1 baru-baru ni pendapatan harian adalah RM965 pada 17/1 baru tahun ni tahun 2023 348 sehari. 23/1 364, 20/1 278, 12/1 410. Okey, 410. Yang ni sehari ya. Sebenarnya banyak lagi. Kalau saya nak orang kata apa, tak perlu tunjuk banyak-banyak lah. Ni saya tunjuk yang tertentu. Ada juga yang kurang pada ni. Okey, ada juga yang kurang. Ada juga yang lebih pada ni. Pernah dapat 4 angka sehari. Okey, 4 angka sehari. So inilah yang saya bukan nak tunjuk ke apa. Saya just nak bagi tahu yang sebenarnya sistem ni menjadi konsultan di Quantum Metal ni memang best. Okey, memang best yang mana kita buat kerja awal, kemudian kita tak lepas tu bila customer kita beli, automatik kita akan dapat pendapatan. Automatik pendapatan akan masuk dekat kita. Tengok ni 10 sen ya. Okay, 10 sen ya USD. Ni $96. Ni 64 sen. So dalam masa dalam masa sehari ni dapat 410. Kan? So kemudian yang bestnya di dealership ni ataupun consultant dealer ni, kita dapat payout statement yang mana ni kita kata slip gaji kita lah, yang mana payout statement ni kita boleh dalam USD dalam USD. okey, yang mana payout statement ni kita boleh gunakan sebagai kita punya contoh kalau nak beli rumah ke nak beli kereta ke. Okey, so kita boleh claim, kita boleh download daripada kita punya sistem payout statement ni, kita boleh download daripada kita punya sistem dan kita boleh buat ni macam contoh saya memang download daripada bulan 1 2022 sampailah bulan Disember dan sampailah yang terkini yang tadi baru saya save dalam bentuk PDF saya punya slip payout untuk bulan Januari. Jadi anda pun boleh buat macam tu. InsyaAllah anda pun boleh jadi macam ni juga. Anda boleh mendapat pendapatan yang macam ni juga sekiranya anda ikut apa yang kami akan ajar. Okey, datang kelas setiap Rabu dan Jumaat, saya akan ajar, saya tunjuk, ajar tiap-tiap bagi anda faham betul-betul tentang produk. Kalau tak faham tentang produk, kalau susah nak cerita, nak explain dekat kita punya prospek, bawalah dia orang masuk dalam kita punya program yang macam ni. Kita dalam kita punya meeting ataupun training. Dan untuk anda yang dah introducer, okey, nanti boleh PM Tuan Hasnul ke nak PM yang mana grup Syariah Gold. Okey, siapa yang berminat nak jadi introducer, so tolong hubungi anda punya direct dealer. Kemudian anda akan di-guide bagaimana untuk jadi introducer dan seterusnya untuk menjadi dealer. Okey. Jadi saya telah pun dihubungi oleh Cikgu Emas yang mana tawaran khas untuk anda yang berada dalam grup Syariah Gold.
Okey, yang mana anda ada masalah nak buat business QM ni 10 minit saja sehari, anda boleh bagi masa 10 minit sehari. Nak buat business QM tapi sibuk, tak ada masa. Nak buat business QM tapi tak pandai nak cerita pasal QM, dan nak iklankan business QM di FB Ad dan Google Ad tapi tak tahu nak buat. Ini tawaran daripada Cikgu Mas kepada anda yang mana grup Syariah Gold. Sesi khas Zoom bersama Cikgu Mas pada hari Isnin depan jam 9 malam. So nanti anda boleh hubungi Cikgu Mas melalui nombor yang beri link ni pada anda. So untuk kita Cikgu Mas akan buat satu sesi khas Zoom pada hari Isnin jam 9 malam, Isnin minggu depan ya. Okey, so saya punya presentation sampai sini. Okey, sampai sini. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya, kalau malu nak tanya buka suara boleh di ruangan chatting. Okey, boleh di ruangan chatting boleh bertanya soalan. So saya serahkan semula kepada MC kita, Encik Nur Hisham. Encik Asnul Hisham. Allahuakbar, teringat kawan saya Encik Nur Hisham . So boleh mana Encik Asnul? Terima kasih Encik Azizi atas penjelasan yang sangat komprehensif. Kiranya ada apa-apa soalan atau pertanyaan yang hendak diutarakan boleh mic ataupun just tulis di setting kalau ada yang cakap. Okay. Ada soalan? Kita ada rakaman kan? Ya, rakam ni, ada rakam. Di rakaman kita akan share lepas ni dalam grup masing-masing untuk kita jadikan rujukan untuk di masa hadapan lah. Okay, kalau tidak ada persoalan, jam 21 malam, so kita akhirilah kita punya ilmu ni. Terima kasih Encik Azizi dan terima kasih Encik Asnul. Oh ya, ada soalan? Ada soalan. Baik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, Syazwan ni orang Lustang ni. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi Boleh. Nanti kita set jumpa nanti. Okey, kita set jumpa lagi. Kita ni pun bakal speaker insyaAllah ni. Alright. So, Para dan surah wal-as. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana hadir pada malam ni ya. Okey. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.